Ada tak skim rumah keduaku? Sila buat sekarang. Masa ni tidak ada. Tak ada Okay, teruskan. Hampa. Hello, Assalamualaikum dan selamat datang ke rancangan The Let's Talk Show with Bank Islam bersama saya Hizman Huzi dan Saya Dahlia Syazwan. Apa khabar, Hiz? baik. Oh, lama dah duduk sebelah tapi baru nak tanya khabar kan? Itulah pasal. Anyway, ini bukan bilik berita Cewa. Wow, Ini man. adalah program di mana kami berkongsi bersama dengan anda ilmu-ilmu kewangan dan juga produk-produk Bank Islam. Yelah, bila kita cakap tentang ilmu kewangan, mesti orang macam No, with us no. No, because sometimes we also make jokes because we are entertaining. sendiri claim. Okay, Yakin. tak apa. But anyway, sebenarnya hari ni kita nak share dengan korang sesuatu yang I rasa sangat-sangat penting juga. Bukan setakat itu, I rasa I pun lagi kena fokus sebab I pun banyak tak tahu pasal benda ni. Benda ni, okay, apa benda tu? Cepat. Okay, tapi sebelum tu I nak tanya dululah. Okay. You ada rumah ke? Ada? Kayo. Kayo. Okay. T20. Umur you berapa waktu you beli rumah? Umur 26. 26 Macam mana umur you 26 tapi you macam aku kenalah beli rumah. I 26, I baru nak belajar pakai maskara. Selain daripada born rich already. Tak. So 26 tu because kita Haze sendiri, and I rasa kebanyakan lelaki kat luar sana, dia memang letak ada certain umur, certain umur aku kena ada rumah. Macam I letak macam before 30 I must have certain things. There's certain things tu, antaranya rumah lah, kereta sendiri, rumah sendiri dan sebagainya. Okay, so umur 26 apa cabaran paling besar? Adalah memikirkan adakah aku mampu. Actually kan ramai orang sebenarnya yang fikir aku mampu ke tak. Tapi kalau tak keluar rumah takkan nak terperap bawa ketiak mak. Kan? Tak baik lah kalau ada yang betul-betul sekarang ni tu. Tak lah. Yalah, maksudnya I faham perasaan korang. So inilah masanya untuk kita tanya kepada kita punya tetamu hari ni, iaitu Encik Muhammad Badran yang merupakan Senior Manager House and Fixed Asset Financing. Kita nak tanya dia apa tips-tips beli rumah dan yang lebih penting, kena tunggu mampu ke nak beli rumah? Betul lah sebenarnya. Tapi nantilah kita tunggu tips. Aku ada bagi tips tapi tips ni tak penting. Okay. Sebab bukan pakar. Okay, Cik Badran, soalan yang kita orang ajukan tadi ikut kemampuan. Topik dah kemampuan. Kalau kita mampu ke sebenarnya nak beli rumah? Kalau nak ikutkan prinsip ataupun ketakutan seseorang tu, macam nak tunggu mampu ke tak payah tunggu mampu ke macam mana? Okay, mampu ni selalu subjektif. Okay, yang mana that seseorang individu tu perlu membuat penilaian sendiri atas faktor kewangan dia, sama ada kewangan dia stabil ataupun tidak. Tapi di Bank Islam ni kita ada juga beri perkhidmatan. Dan sekiranya customer atau mana-mana pelanggan, dia boleh pergi kepada mana cawangan untuk membuat semakan dan sebagainya. Dari semakan ni dia boleh tahu sama ada dia layak, dan sekiranya layak dia juga boleh tahu berapa amount pembayaran yang dia boleh dapatkan berdasarkan kepada pendapatan beliau semasa lah. Dia bank boleh tolong kirakan lah. Betul, bulanan dia macam mana, mampu ke tak, rumah berapa ratus ribu nak kena beli. Tapi betul tau, masa mula-mula Hiz nak beli rumah kan, macam aku nak itu, aku nak ini, aku nak itu. Tapi dia macam certain orang punya wish list dia macam lain-lain lah. Lain-lain. Lepas tu kalau ikutkan orang yang macam keberangan macam saya ni, macam-macam saya nak, tapi kadar kemampuan waktu itu tak boleh. So bank akan nasihatkan tak? Ya. Sebab kita memang ada pegawai-pegawai yang mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam tentang produk ni, dan yang mana that kita akan memberi nasihat dan memberi cadangan berdasarkan kepada kemampuan pelanggan tersebut. Ada yang apa benda tah CF apa? Okey, baru nak tanya sekarang. Dia dah ada rumah dah. Okey, CF tu ataupun sekarang ni dia panggil CCC. Okey, dikeluarkan oleh pemaju apabila sebagai mengesahkan hartanah tersebut telah siap dan selamat untuk diduduki. Peguam? Okey, untuk proses pembelian hartanah ni jadi melibatkan banyak pihak. Okey, seperti contoh antara pembeli dan juga penjual ataupun pemaju perumahan, yang mana setiap pembelian tersebut perlu melalui proses penandatanganan surat perjanjian jual beli. Tapi seingat saya peguam tu orang lain yang pilih lah, bukan saya pun. Ya betul. Ada pemaju yang sediakan peguam pada panel dia, dan sebagai individu pun sebenarnya kita ada hak untuk memilih peguam kita sendirilah.
Tidak tahu hak itu. Yes. Nasib baik rumah tu kau ada lagi. But anyway ni, okay lah, kita bagi situasi lah. Dia ada kerja, baru berusia belum lagi 30-an, 26. and ada orang kata kejayaan yang baik. Okay, so dia nak beli rumah dia yang pertama. Apa yang dia patut buat checklist? Okay, checklist for example, yang pertama dia boleh pastikan jumlah komitmen bulanan dia tidak melebihi daripada yang sebagai contoh mungkin tak melebihi 50% daripada jumlah gaji bersih. Gaji bersih 50%. ni gaji bersih ni ialah berdasarkan kita tolak potongan-potongan yang wajib seperti EPF, potongan cukai berjadual bersama dengan lembaga hasil dalam negeri dan sebagainya. So daripada nilai bersih itu ditolak segala komitmen bulanan seperti pembiayaan kereta dan sebagainya, termasuk ansuran untuk rumah ni tidak melebihi 50% lah. Dia berdasarkan kepada income level, for example. Sebagai contoh, kalau contoh individu sebut gaji 3,000 mungkin 50% sebenarnya. Tapi sekiranya individu sebut gaji 7,000 dan ke atas mungkin sehingga 70%. Yalah, ikut you punya income lah, lagi besar lagi. Tapi aku tak tahu tau yang pasal 50% tu. Kau memang hentam lah. Aku hentam yang nasib baik ada hasil. Tapi itu tapi back then masa ni macam-macam bank actually yang loan aku tak lepas. Sebab aku ada macam komitmen macam ASB, loan kereta dan sebagainya. Bila gabung-gabung, inilah puncanya tak lepas tu. Loan tu tak lepas agaknya. Ya, betul, sebab faktor komitmen bulanan tu dia ambil kira supaya macam mana orang tahu? Ya, bank kan mesti ada tahu. Okey, bank perlu membuat penilaian berdasarkan kepada jumlah kredit ataupun pembiayaan pelanggan sedia ada. Okey, yang mana dari salah satu sumber informasi yang kita dapat adalah melalui SIKRIS di Bank Negara. So dari SIKRIS ni sebenarnya dia akan memamparkan segala ataupun keseluruhan hutang-hutang yang sedia ada yang individu sebut adalah. Maksudnya bila kita dah buat sendiri pengiraan tu, mungkin kita ada bajet dia, lepas tu kita pilih pula perumahan yang kita nakkan, lepas tu kita boleh terus pergi ke bank atau macam mana? Okey, kita ada beberapa cara yang mana kita ada juga platform yang mana easy access, yang mana boleh lari kita punya Bank Islam laman web rasmi kami, isikan particular dan sebagainya. So pegawai kami akan berhubung untuk dapatkan maklumat lanjut lah berkenaan produk atau pembiayaan yang customer ataupun pelanggan perlukan. Okey. Dan satu lagi cara ialah untuk pergi ke cawangan lah. Cik Badran, saya kan ada jiran. Nampak tak aku suka menyibuk kat kejiranan aku kan. Ada jiran. Waktu-waktu orang macam PKP, dah habis PKP tu kan, dia sibuk renovate rumah. Lepas tu macam, wow, orang lain macam susah, dia tiba-tiba kaya waktu ni. Renovate mana cukup lah Aisina. Lepas tu, dia renovate. Lepas tu macam, kau renovate macam ni banyak je duit? Sibuk, aku sibuk kan banyak duit. Dia kata dia refinance. Refinance tu apa? Okey, refinance tu adalah pembiayaan semula hartanah. Okey, sebenarnya dari pembiayaan semula hartanah ni, for example, sebagai contoh, katalah hartanah tu telah diberi pada 10 tahun yang lepas. So pada nilai asal 300,000 dan pada masa sekarang selepas setiap bulan kita ada buat pembayaran dan sebagainya. So baki hutang mungkin dah berkurang kepada 200,000 dan sebagainya kan. So tapi nilai semasa hartanah bukan lagi 300,000 sebab nilai semasa hartanah sudah meningkat. Mungkin daripada 300,000 sudah jadi 500,000 dan sebagainya. So daripada 500,000 tu, perbezaan 500,000 dengan perbezaan baki hutang dengan bank semasa adalah 200,000. So ada nilai 300,000 tersebut. Melalui lebaran tunai ini, ia boleh gunakan untuk pelbagai cara seperti membiayai pendidikan, membiayai kos perubatan ataupun juga untuk pengubahan rumah seperti mana yang Cik Hayes sebutkan tadi. Wow. Refinancing. Kau jangan fikir nak refinance pula tak. Tapi refinancing tu dia lebihan tunai ke ataupun pembiayaan? Okey, dia pembiayaan mana Bank Islam menawarkan pembiayaan semula rumah, yang mana pembiayaan Bank Islam akan menebus hutang rumah sedia ada daripada institusi yang sedia ada. Dan dari situ pembiayaan akan berdasarkan kepada nilai hartanah semasa. Okey, tapi Encik Badran, kita banyak sangat bank kat Malaysia ni kan. Lepas tu semua orang cakap lah financing dia orang paling best sekali. Tapi kenapa kita perlu pergi dengan Bank Islam?
Okey, untuk Bank Islam kami menawarkan ada beberapa ciri yang keistimewaan yang kami tawarkan. Sebagai contoh, kadar keuntungan yang ditawarkan buat masa ini adalah yang terendah di pasaran, iaitu serendah 2.9% setahun. Okey, dan yang kedua ialah kami menawarkan kadar margin yang kompetitif. Yang ada pelanggan di mana ada pelanggan-pelanggan yang layak boleh mendapat pembiayaan sepenuhnya sehingga 100% ke atas nilai hartanah. Dan juga yang ketiga, kita Bank Islam tidak mengenakan sebarang penalti ke atas sekiranya pelanggan membuat penyelesaian awal. Tidak seperti setengah-setengah bank, Betul. yang mana dia mengenakan kadar penalti sekiranya penyelesaian awal dibuat dalam tempoh 5 tahun, tapi di Bank Islam tidak. Dan yang keempat, tidak mengenakan sebarang compound ke atas kadar keuntungan, no compounding element. Dan yang paling penting ialah produk yang ditawarkan adalah mematuhi keperluan ataupun mematuhi kepatuhan kepada syariah. Okey, macam mana kita nak dapatkan 100% pembiayaan untuk rumah kita? Okey, di Bank Islam kita menawarkan pembiayaan sehingga 100% terutama kepada pembeli rumah yang pertama. Di bawah skim rumah pertamaku, yang mana pembeli rumah pertama ni boleh mendapat pembiayaan sehingga 100%. Dan seperti kita tahu, ianya amat membantu. Ada tak skim rumah keduaku? Sila buat sekarang. Masa ni tidak ada. Tak ada. Okey, teruskan. Hampa. Okey, so itu 100% pembiayaan. Lepas tu boleh ke kalau macam contohnya lah kan, mungkin orang-orang kat luar sana dah buat pembiayaan dengan bank lain. Lepas tu tengok macam bank Islam ni macam lagi bagus je. Boleh ke macam switch? Boleh. Yang tu kita seperti mana ni kita panggil sebagai pembiayaan semula. Dan pembiayaan semula ni ada customer yang untuk dia buat pembiayaan semula untuk mendapatkan lebihan tunai. Ataupun yang kedua, kelebihan pembiayaan semula ni ialah dia untuk mendapat penjimatan daripada kadar keuntungan. Ini ke refinance tadi tu sama juga Betul. Sebab sebagai contoh, kalau 10 tahun yang lalu mungkin kadar keuntungan semasa mungkin adalah pada 5%, berbanding kadar semasa yang ditawarkan di Bank Islam pada serendah 2.9% tahun. So pelanggan boleh mengambil peluang ini untuk mendapatkan penjimatan daripada jumlah. Susah tak application dia? Tidak susah, sebab proses penawaran dan proses permohonan sebenarnya telah dipermudahkan. Terlalu ada banyak saluran yang mana pelanggan boleh mendapatkan pembiayaan. Cuma kita sebagai pembeli atau consumer tu kena ambil tahulah. Macam saya pun tak tahu saya punya rate berapa sekarang. Interest rate. Lepas tu nak compare ke. Cik cakap tadi berapa tadi? 2.9 kan? 2.9 saya tak tahu saya punya berapa. Sebenarnya maklumat Refinance Refinance betul lah tu. Sebenarnya maklumat tentang kadar keuntungan ni memang kita ada publish kan di laman web rasmi Bank Islam. Dan salah satu benda lah kan, yang bila kita nak beli rumah ni mesti ada banyak hidden charges. Macam mana pula dengan Bank Islam? Ada ke tiba-tiba ada kejutan? Tidak, sebab salah satu faktor yang ni sebab kita bagi memenuhi keperluan syariah. Segala kos-kos yang terlibat memang ada dinyatakan dalam surat tawaran dan sebagainya. Masa saya beli rumah, ada beberapa perkataan yang macam dia pakai singkatan tau. Apa benda ni? MRTTA, MRT, tak tahu lah MRT tu ada ke tidak kan, tapi apa MLT apa benda tu, MRT tu facility kat rumah tu ada MRT itu apa ya M yang saya tak tahu tu. Okey, kedua-dua MRTT dan juga MLTT adalah satu pelan pelindungan takaful yang disediakan untuk menyediakan sokongan kewangan sekiranya berlaku kecacatan kekal ataupun kematian terhadap pelanggan. Cuma beza dia antara MRTT dan MLTT ni adalah jumlah perlindungan di bawah MRTT adalah berkurangan setiap tahun. Setelah sebagai contoh, sebab setiap bulan pelanggan membuat bayaran bulanan, so kos pembayaran semakin lama semakin menurun. Begitu juga dengan plan MRTT, jumlah perlindungan juga akan menurun selari dengan kos pembayaran, penurunan pada kos pembayaran. Di sebalik tersebut, MLTT pula menyediakan pelan sokongan di mana jumlah perlindungan adalah kekal selagi mana tempoh perlindungan tersebut masih lagi sah. Kita of course tahu sejak COVID-19 berlaku ni memang banyak sangat orang terkesan kan. Macam mana pula dengan mereka-mereka yang baru je beli rumah tapi mungkin ada tersangkut bayaran bulanan kan. Jadi mungkin Bank Islam ada ke bagi bantuan apa-apa ke? Okey, Bank Islam juga memainkan peranan di sini, di mana kita juga memberikan moratorium bersasar
Itu di bawah program prihatin bersasar untuk golongan-golongan yang terlibat ataupun terjejas akibat pandemik COVID-19 seperti tiada kehilangan kerja ataupun pemotongan gaji dan sebagainya. So kalau ada setengah pekerjaan tak ada macam payslip, lepas tu tiap bulan lain, bulan ni rendah, bulan depan tinggi, bulan rendah tinggi rendah, macam tu lah. So kalau orang-orang macam ni yang dia tak fix kan, ada tak macam ada cara yang mudah cara yang untuk mudah dapatkan pembiayaan? macam tu lah. Okey, di Bank Islam kami juga akan ada menyediakan satu skim pembiayaan perumahan. Skim ini dinamakan dikenali sebagai skim di bawah syarikat jaminan kredit perumahan ataupun SJKP skim. Pelanggan yang layak boleh dapat pembiayaan sehingga 100%. 100%. Pembiayaan 100%. Itu yang aku nak tadi. Tapi bila kalau 100% pembiayaan, maksudnya bulanan dia tinggi lah ya? Berdasarkan kepada kadar keuntungan dan berdasarkan kepada tempoh pembiayaan yang dipohon. Lagi lama So semakin singkat, mahal. asuran bulanan akan lebih tinggi lah Tinggi, berbanding kepada tempoh yang panjang. Okey. So sekarang ni saya memang, kalau lah saya nak beli rumah, bukan kalau lah, bila saya beli rumah yang pertama, saya rasa Bank Islam ni akan menjadi pilihan pertama saya lah, cik. Tapi kan ada tak apa-apa keistimewaan ataupun bonus-bonus atau extra yang saya akan dapat kalau saya memohon pembiayaan daripada Bank Islam? Okey, memang digalakkan. Buat masa ni kami di Bank Islam menawarkan satu kempen, iaitu My Dream Home Campaign, yang mana setiap pelanggan yang mendapat pembiayaan sekurang-kurangnya RM200,000 berpeluang untuk secara automatik untuk menyertai kempen tersebut. Okey, di bawah kempen ini kita ada juga cabutan untuk pemenang bulanan, yang mana setiap bulan kita akan ada 6 pemenang di setiap wilayah di seluruh negara. Okey, dan setiap pemenang bulanan ni berpeluang untuk menang RM10,000 dan hadiah utama adalah bernilai RM250,000. Boleh renovate terus rumah tu. Dan kempen beli ini appliance yang penting kan. Dan kempen ini berjalan daripada 1 hari bulan Januari sehingga 30 September 2021. Boleh sekali. So konsep dia adalah apply loan. Lepas tu application loan tu adalah diorang macam Bank Islam akan gunakan untuk undi, melayakkan cabutan tu lah. Cabutan macam tu. Okey, Encik Haze, sebenarnya terminologi loan tu tidak bersesuaian dalam konsep pembiayaan di Bank Islam. Oh ya, Zah. Sebab sepatutnya di Bank Islam ni kami tidak memberi pinjaman, tapi kami memberikan pembiayaan. Okay. So bila untuk layak di bawah kempen tersebut, okey, pelanggan hanya perlu memohon dan permohonan pembiayaan tersebut diluluskan dengan nilai sekurang-kurangnya RM200,000. Okey. Dan pelanggan akan secara automatik layak secara automatik untuk dipilih sebagai salah seorang pemenang dalam kempen. Tapi persoalannya, bertuahkah anda? Bila dah mohon, berapa laju dapat approval ni, pembiayaan ni? Okey, kami punya turnaround time adalah salah satu yang kompetitif in the market, di pasaran, mana that on par with the industry. Di mana ada kes yang kes pembayaran ataupun permohonan akan diluluskan antara 1 dalam sehingga 3 hari waktu bekerja. Tertakluk kepada semua dokumen-dokumen yang diperlukan diberikan kepada bank lah. Tiba lesen tak ada, IC tak ada. Tiba lesen beli kereta, beli rumah. So apa lagi yang Cik nak pesan kepada mereka, anak-anak muda lah, especially yang nak beli rumah? Apa yang Cik nak pesan? Okey, saya sebagai pesanan that jadikan Bank Islam sebagai bank pilihan apabila membuat tagline, jadikan Bank Islam sebagai pilihan. Sebagai pilihan utama untuk segala kemudahan pembiayaan yang anda perlukan. Okey. Dan di Bank Islam kami committed untuk memberi kelainan ataupun servis yang terbaik, dan produk-produk yang ditawarkan adalah kompetitif di pasaran. Okey. Cik Badran ni macam selalu masuk TV. Kalau tanya kan, ada jawab ini. Ada pilihan, ada option dia. Yes. Baik, terima kasih banyak kepada anda semua yang sedang menonton ini. Dan inilah the information. Actually ramai je anak-anak muda sekarang ni. Anak-anak muda tu is like 30 and below yang macam memang aiming nak to buy a house. Sekarang ni korang dah tahu macam mana. Ada banyak informasi yang kita orang telah berikan, dan nak lebih tahu dengan lebih lanjut, kita ada QR code kan, Dahlia? Yes, betul tu. Anda hanya perlu scan dengan handphone anda, dan ianya akan terus membawa anda kepada sebuah laman di mana anda hanya perlu isikan butiran anda, dan selepas itu staff Bank
Islam akan terus call anda dan bantu anda sehingga anda dapat rumah impian anda. Hello, I hear you want to buy a house. Macam tu Bank Islam akan call. Okay, so itulah saja daripada kami. Nama saya Hizman Huzair. Saya Dara Syazwan. Teruskan menonton The Let's Talk Show with Bank Islam. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye.